Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Untuk waktu ini kita nak memberi fokus khususnya untuk melihat kepada pada Isnin telah pun dilancarkan ataupun diluncurkan satu lagi dasar ataupun namanya Dasar Sosial Negara DSN 2030 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi, yang mana ia merupakan satu lagi kesinambungan kepada DSN ataupun Dasar Sosial Negara 1.0 yang dilancarkan pada 2003, dan sudah tentu selain pada kita melihat kepada DSN ataupun Dasar Sosial Negara ini sudah tentu melihat kepada selaras dengan matlamat yang diletakkan dalam kerangka ekonomi madani untuk membina sebuah negara yang lebih sejahtera, yang inklusif dan juga progresif, kerana akhirnya apabila bercakap tentang komitmen yang dibawakan oleh Kerajaan Perpaduan pada ketika ini adalah untuk membawa Malaysia dalam kedudukan ataupun di tangga ke-25 teratas top 25 dalam indeks pembangunan manusia dan juga indeks persepsi rasuah, serta peningkatan kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang disasarkan 60% seperti mana yang telah pun diumumkan dalam Belanjawan 2025. Dan pastinya dalam mana kita melihat kepada peluncuran Dasar Sosial Negara DSN 2030 yang telah pun dilancarkan semalam, antara lain ia berperanan menetapkan hala tuju sosial negara dalam mengenapasi serta menyelesaikan isu-isu sosial secara holistik dengan mengambil kira pendekatan yang mengambil kira the whole of government and the whole of nation approach. Apa kita dengarkan sedikit apa yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi. Hari ini dalam mendepani arus teknologi digital dan komunikasi, termasuklah perkembangan artificial intelligence atau AI, satu pendekatan baru perlu diperkuatkan dalam menangani isu sosial dan mengangkat agenda ini demi mencapai aspirasi kemakmuran negara. Saya percaya dalam kita ingin mencapai status negara maju, asas yang paling penting adalah membentuk minda. Membentuk mentaliti dan sikap kelas pertama yang harus dimulakan dari peringkat awal usia. DSN 2030 menekankan 6 nilai teras Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, ihsan, hormat dan keyakinan. Manakala 4 teras dasar sosial ini ialah keperluan asas, potensi diri, sistem sokongan dan tanggungjawab sosial dengan menyasarkan kedudukan ke-25 teratas dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Persepsi Rasuah. Bagi memastikan kesemua objektif tercapai, kerajaan sedang melaksanakan 44 pelan tindakan utama berkaitan sosial melibatkan 19 kementerian dan agensi dengan pemantauan Majlis Sosial Negara. Baik, untuk waktu ini kembali saya nak bersama dengan Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Prof. Dr. Siva Murugan adalah Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Selamat petang, Prof. Dato'. Kang Fuzi. Prof, untuk waktu ini kita nak bercakap tentang melihat kepada DSN, Dasar Sosial Negara 2030. Kalau melihat pada 2030, banyak sekali usaha dan perkara dan juga perancangan yang ingin kita capai, dan salah satunya di bawah kerangka Dasar Sosial Negara 2030 ini. Sebelum kita nak bercakap dengan lebih lanjut, mungkin boleh beri sedikit gambaran tentang di mana sebenarnya realiti tahap sosial negara dan bagaimana kita perlu memahami kenapa DSN 2030 ini dilihat cukup signifikan dalam usaha kita untuk nak mencapai tadi disasar nak jadi top 25 negara dalam indeks pembangunan manusia, indeks persepsi rasuah. Secara keseluruhan, bagaimana boleh kita memahami apa signifikannya DSN 2030 ini? Ya, kalau kita perhatikan Dasar Sosial Negara 2030 ini bertujuan untuk membolehkan ia seiring dengan falsafah dan juga kerangka perlembagaan rukun negara dan sudah pasti menjadi agenda besar di bawah Malaysia Madani. Dan bila kita bercakap tentang soal Malaysia Madani, kita tidak boleh sekadar melihat kepada pertumbuhan dalam usaha untuk merancangkan ekonomi semata-mata, tapi ia harus diseimbangkan dengan perancangan rapi yang peka kepada parameter yang besar di dalam agenda sosial negara. Maka kalau kita lihat realiti hari ini, apabila dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan dalam konteks kecergasan palsu, pembentukan komuniti alam maya, keseluruhan itu memberikan impak yang besar dalam usaha untuk menjadi satu
keseimbangan dalam kesenjangan ataupun jurang yang wujud dalam kalangan masyarakat. Sejauh manakah dalam ketumbukan masyarakat itu kita mampu untuk memastikan bahawa tidak ada yang tercicir, terkebelakang hanya disebabkan dalam usaha untuk secara deras bergerak ke arah proses pertumbuhan dan juga persaingan ekonomi dunia. Jadi bila kita melihat pada dasar sosial negara 2.0 ini, sudah pasti kita melihat kepada 4 teras utama, iaitu keperluan asas, potensi diri dan juga bagaimana sistem sokongan sosial harus diimbangi dengan tanggungjawab sosial. Jika pada 2003 ketika dilancarkan dasar sosial negara kali pertamanya yang dipanggil sebagai dasar sosial negara 1.0 sekarang, ia melihat kepada soal kesepaduan, kestabilan dan juga soal ketahanan nasional, soal kesejahteraan. Tapi hari ini kita percaya dengan perubahan yang berlaku dengan begitu pantas dan cepat, yang diperlukan adalah bagaimana kita mampu untuk memastikan nilai manusiawi tidak dipinggir ataupun luntur atau tercicir dalam usaha untuk kita menggerakkan negara menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, mempunyai infrastruktur kelas pertama, tetapi ia harus dihuni oleh masyarakat kelas 1 yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan, tetapi diselaputi dengan nilai karakter, sasya, akidah, akhlak dan juga jati diri yang cukup hebat kepada bukan saja negara tetapi juga keluarga dan juga masyarakat. Prof tadi ada menyebut tentang bagaimana kita perlu melihat, walaupun ini adalah salah satu kesinambungan daripada apa yang telah dilaksanakan pada 2003 DSN 1.0, tapi dengan mengambil kira perubahan dan juga cabaran semasa, termasuklah dengan perubahan era digital. Kita bercakap tentang AI ya, tapi mungkin pada waktu ini bagaimana Datuk Seri, bagaimana Prof melihat tentang kita nak kaitkan dengan teras-teras yang disebutkan dalam DSN ini, iaitu teras-teras Malaysia Madani, kelestarian, kemakmuran, inovasi, kebaikan, hormat dan juga kepercayaan. Bagaimana pada pandangan Prof, bagaimana DSN ini menepati dan juga mencerminkan nilai-nilai teras dalam Malaysia Madani ini? Ya, untuk memberikan suluhan kepada teras Malaysia Madani, sudah pasti ia memerlukan kerjasama, kolaborasi dan juga bagaimana komunikasi di antara rakan strategik dalam konteks agensi penyampaian itu dapat dikemaskan dan juga dipertingkatkan. Kita bercakap tentang bagaimana kerangka besar dasar sosial negara ini akan membawa kepada pembentukan kerjasama kolaborasi beberapa kementerian serta ampuhnya sistem penyampaian kita ke arah membolehkan agenda Malaysia Madani itu akan turut diangkat dalam mana kita mahu memastikan memelihara perubahan luaran fizikal ataupun penampilan sesebuah negara. Dalam konteks ini, bila kita bercakap tentang Malaysia Madani, sudah pasti kita mahu melihat infrastruktur kemudahan prasarana adalah seiring dengan negara kelas pertama tetapi dihuni oleh masyarakat kelas 1 yang tinggi dalam konteks nilai-nilai kemanusiaannya, nilai hormat, yakin, ihsan itu akan membolehkan kita bergerak dalam usaha untuk mempertahankan kemampanan, keterangkuman yang juga membawa kepada soal kesejahteraan, keamanan, soal bagaimana ia juga akan memelihara kehidupan yang lebih harmoni, yang lebih sihat, sejahtera dalam kalangan masyarakat. Sebab itu ke-66 teras utama dalam Malaysia Madani itu penting untuk diangkat dalam strategi intervensi yang mahu dilakukan dalam kolaborasi kerjasama di antara pelbagai kementerian, agensi berwajib supaya kesemua itu melihat satu pergerakan yang dipanggil sebagai whole of government, di mana kesemua agensi itu bertindak sebagai satu pasukan yang mempunyai pemikiran psikik yang sama dalam usaha untuk membangunkan, membina dan juga mempertahankan nilai kesejahteraan dalam masyarakat dalam proses pendekatan yang turut diangkat yang dinamakan sebagai whole of nation, di mana semuanya bertindak untuk bergerak secara komprehensif di dalam menangani isu-isu yang membawa kepada keancaman, krisis ataupun konflik yang boleh turut menjejaskan hakikat sebenar yang mahu kita bina dalam perubahan proses
yang perlu dilakukan dalam masyarakat. Kita boleh mencontohi negara Kazakhstan misalnya di dalam indeks Chandler Government Index, bagaimana Kazakhstan yang berada pada kedudukan di tangga 83 pada tahun 2021 bergerak kepada tangga 41 pada tahun 2024 dengan perubahan yang lebih licin, tersusun, lancar di dalam sistem penyampaiannya. Barangkali ini antara perkara-perkara yang boleh dilakukan supaya strategi pembangunan sosial negara ini mendekati pelbagai kumpulan sasar, baik mereka itu tergolong dalam kelompok kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas, wanita ataupun orang kurang upaya. Okey, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini, kita sentiasa apabila kita bercakap tentang dasar, polisi dan apa sahaja usaha di atas kertas yang begitu nampak cantik kalau secara polisinya, secara dasarnya. Tetapi persoalannya tentang pelaksanaannya, komitmen untuk bersama-sama nak menunaikan hasrat yang cukup besar. Kita bercakap kita nak jadi cita-cita jadi top 25 dalam negara. Malah sebelum ini, kalau 2030 tu macam-macam lah. Negara berpendapatan tinggi, kita nak melihat kepada banyaklah usaha. Tapi untuk waktu ini, bagaimana polisinya sudah ada, dasarnya telah pun ditulis, tapi ke arah nak melaksanakan dengan lebih baik. Disebutkan tadi whole of government, whole of nation approach, tetapi apa lagi yang boleh dilakukan supaya cita-cita yang besar ini dapat sama-sama kita saksikan hasilnya seperti apa yang kita harapkan. Kita nak berehat seketika, pantau agenda reformasi, berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kami masih lagi memberi tumpuan khususnya melihat kepada dasar sosial negara 2030 DSN 2030 yang mana antara lain sangat bertepatan untuk melihat bagaimana ia mengimbangi keperluan untuk pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial. Jika anda terlepas untuk mengikuti laporan dan juga artikel ini, anda boleh terus ke astroawani.com. Saya bawakan kepada anda Malaysia mampu capai top 25
ataupun di kedudukan ke-25 terbaik dunia, khususnya melihat kepada indeks pembangunan sosial dan juga indeks yang berkaitan dengan persepsi rasuah. Dan kalau boleh saya nak bacakan sedikit yang dalam artikel ini, dan saya nak tanyakan kepada Profesor Dr. Siva Murugan apa yang disebutkan dalam ucapan TPM, Timbalan Perdana Menteri. Kita mesti bekerja erat untuk mencapai matlamat membangunkan rakyat Malaysia yang sentiasa berpegang teguh kepada nilai murni sebagai asas kehidupan. Kerana dalam masa yang sama, TPM ataupun Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga tidak menafikan kemerosotan nilai kesejahteraan keluarga turut menjadi penyumbang besar berlakunya krisis sosial, dan ini adalah salah satu juga cabaran terutama apabila berdepan dengan arus globalisasi yang semakin pesat. Kerana walaupun kedudukan negara berada pada kedudukan ke-35 dalam KDNK pada tahun lalu, tetapi kedudukan Malaysia dalam indeks kemajuan sosial adalah ke-54, menunjukkan Malaysia belum lagi mencapai keseimbangan untuk menjadi negara maju. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Prof, mungkin sedikit respon melihat kepada apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid. Kalau melihat kepada kedudukan ekonomi, kita berada kedudukan yang cukup baik pada ketika ini di tangga ke-35, tetapi untuk indeks kemajuan sosial kita berada ke-54. Cita-cita kita dalam melihat kepada DSN 2030 untuk menyimbangi pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial. Apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita beri perhatian untuk melihat kepada keseimbangan ini? Ya, saya rasakan memang sebenarnya tujuan matlamat kerajaan adalah untuk memastikan perancangan dan pencapaian ekonomi tidak akan menjejaskan usaha ke arah mempertahankan reputasi, kredibiliti ataupun nilai kemasyarakatan yang telah kita bina selama ini. Mudah untuk robohkan tetapi bukan mudah untuk membina nilai-nilai yang telah dipersetujui bersama. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang perlu kita angkat, bagaimana kita memanusiakan kerajaan, bagaimana kita memastikan nilai ini harus dilakukan penilaian secara berterusan dengan adanya ledakan pendigitalan teknologi, dengan perubahan dari sudut migrasi yang berlaku besar-besaran, serta usaha untuk menzahirkan nilai kelestarian ke atas nilai-nilai ini. Saya percaya yang perlu kita lakukan adalah untuk melihat mengapakah wujudnya keadaan seperti itu. Puncanya harus dikenal pasti, barulah kita dapat mencari remedi ataupun merawat dengan jalan penyelesaian yang lebih baik. Barangkali kita harus melakukan apa yang dipanggil sebagai penilaian impak sosial ke atas kesemua 222 kawasan parlimen. Mungkin perlu ada pusat rujukan sosial, mungkin juga perlu kita pertimbangkan menzahirkan hub community supaya interaksi dalam kalangan masyarakat bersama dengan pelbagai agensi mampu untuk mendepani apa saja cabaran, persaingan, bukan saja dalam kalangan keluarga tetapi juga masyarakat serta kawasan setempat. Kita perlu menzahirkan satu hubungan yang bersifat resiprokal, saling lengkap-melengkapi di antara satu sama lain, di antara mereka yang merangka sesuatu dasar, mereka yang mengimplementasi dasar tersebut dengan kumpulan sasar yang bersesuaian supaya hasrat hasil akhir itu tidak akan tersasar. Bermakna di sini koordinasi kerjasama pelbagai pihak itu penting. Sebab itulah ia dianggap satu usaha ke arah pelantindakan yang bersifat komprehensif, menyeluruh, agar kita mampu untuk mendekati pelbagai kumpulan sasar. Sudah pasti ia memerlukan komitmen, rasa tanggungjawab pelbagai pihak, bermula daripada keluarga, sistem pendidikan, media, pemimpin dan juga agensi-agensi berwajib supaya masing-masing dapat bergerak dalam usaha untuk memahami, menggarap dan juga memberikan maksud dan makna di sebalik dasar sosial negara, mengapa dan tujuan objektifnya adalah ke arah pembentukan masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Bermakna bila kita katakan masyarakat kelas 1, di sini kita mahu melihat masyarakat yang hidup harmoni, masyarakat yang ada kasih sayangnya, ekspresinya baik, ada nilai jasmani, rohaniah dan juga bagaimana mengadaptasi dengan soal kesaksaman sosial tanpa menjejaskan apa sahaja yang terbina berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang boleh kita terap, amal dan juga jadikan sebagai sesuatu yang membentuk perilaku kita
di dalam kerangka besar Malaysia Madani. Dan untuk bergerak ke arah itu, ia memerlukan komitmen oleh semua pihak dan seperti yang dimaklumkan, DSN 2030 ini menekan kepada pendekatan whole of government, whole of nation, malah diperlukan juga komitmen daripada peringkat akar umbi itu sendiri. Mungkin sebagai akhir ini, Prof melihat untuk nak memastikan kerangka DSN 2030 ini mencapai segala apa yang telah dihasratkan, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana komitmen oleh semua pihak, bukan sahaja di pihak pentadbiran kerajaan, tetapi ini memerlukan ketulusan dan juga kerjasama di peringkat komuniti itu sendiri juga. Ya, kita cuma ada 5 tahun dalam menghasrat ataupun mencapai, merealisasikan pencapaian di bawah dasar sosial negara 2030. Sudah pasti pelbagai penilaian harus dilakukan secara berkala supaya intervensi itu mampu menjamin pencapaian yang mahu kita capai pada tahun 2030. Di sini saya rasakan bahawa ia bermula daripada peringkat bawahan, pertengahan, peringkat atasan, koordinasi, kerjasama, kolaborasi mereka itu mampu untuk membolehkan kita mencapai hasrat yang diimpikan. Di sini perlu ada kejujuran, keikhlasan bagaimana kita menerap apa saja yang cuba kita sampaikan itu dalam bentuk pelaksanaan dan juga pemantauan secara berterusan supaya tidak ada lagi isu-isu yang timbul hanya disebabkan oleh persaingan di dalam ledakan pendigitalan ataupun dalam soal perubahan ekosistem yang berlaku di tempat kita huni. Saya percaya di sini yang perlu juga dilihat adalah kelestarian kepimpinan di peringkat pelbagai organisasi pertubuhan. Ia bukan hanya komitmen dalam kalangan kerajaan tetapi ia juga memerlukan komitmen tanggungjawab daripada pelbagai pihak termasuk pihak swasta yang boleh mempamir rasa tanggungjawab sosial mereka untuk memenuhi 3 teras lain iaitu keperluan asas, potensi diri, sistem sokongan sosial supaya pembangunan sosial negara dapat kita lihat seiring dengan pencapaian di dalam pelbagai sektor lain termasuk sektor ekonomi. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Prof Datuk adalah Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia yang mana berkongsi pandangan melihat kepada dasar sosial negara DSN 2030 antara lain sebagai salah satu lagi strategi pembangunan sosial negara dan seperti apa yang dimaklumkan, kita ada satu usaha dan juga cita-cita yang cukup besar untuk melihat kepada kedudukan Malaysia, kedudukan negara berada di tangga ke-25 baik bagi dari segi indeks pembangunan manusia mahupun melihat kepada indeks persepsi rasuah. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzi Zain. Selamat.